ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك ومغفرتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali marilah sama-sama kita menyamanyakkan, merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, inayah, as-sakinah, Allah masih lagi panjang usia kita dalam sihat wal afiah. Allah beri ruang untuk kita penuh di dalam masa yang luang kita ini bersama di dalam majlis ilmu, majlis berzikir, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Inilah yang memerlukan kita kena tagih, kena penuh
kena penuh di dalam masa yang luang, masa yang faragh. Nabi senantiasa sebut pada kita, ni'matanin maghbunun fihima katsirun minan nas. Golek ke lah banyak ke manusia ni mengsia-sia dua nikmat ni. Antara dua nikmat Nabi kata al-faragh, masa lapang, masa luang. Alhamdulillah saudara-saudari muslimin muslimat penonton-penonton, kita boleh penuh masa luang kita setelah daripada kita menunaikan ibadat, solat maghrib, solat isyak, kita baca dah Quran saat ni lebih-lebih kurang dah. Awak amal dengan berzikir, amal dengan solawat, macam-macam amal dah. Lalu tu sebelum pada kita nak tidur, sebelum pada kita nak berehat, ambil masa peluang sikit. Oleh sejarah kita bersama dalam majlis ilmu tiap-tiap malam kita mengadakan buat muzakarah supaya tidak jadi kosong sangat dalam umur hidup kita. Alhamdulillah malam ni istimewa. Kita bersama dengan dua orang guru Al-Fadil, Ustaz Aswad kita daripada Malaysia, yang kemungkinan lah saudara kita pernah bersama dah dengan yang forum yang selalu deh. Ataupun saudara-saudari kita yang baru masuk malam ni, kita boleh berkenalan dah dengan Ustaz Aswad kita daripada Malaysia. Dah gitu, daripada kawasan Kedah. Kita pun tak teringat kawasan Sungai Petani ke mana deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz weh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tu ginilah Ustaz weh. Pakai kita nak beri Ustaz ucapan aluai, beri perkenalan diri kata, ta'aruf diri kepada saudara-saudari penonton-penonton yang mungkin terik hak mula-mula baru ni kita tak ada nak beri Ustaz memperkenalkan diri deh. Dipersilakan Ustaz deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah mengangkat darjat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang agama kepada beberapa darjat. Terima kasih Ayah Mai yang berjaya mengadakan program secara online ini, walau kita berada kita terpisah dengan sempadan negara kita, tapi sebenarnya kita masih berada di atas muka bumi. Tiga-tiga orang ni duduk atas bumi lagi, tak ada hak duduk bawah bumi lagi. Yang saya hormati, saya kasihi Baba Abdul Karim yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini. Jadi orang yang segak, handsome, masya-Allah, tabarakallah. Saya ni nama Aswad bin Muhammad Nasrun. Jadi dalam kita punya surat tu dia jadi tulis Nasrun. Tak apalah kita tulis Nasrun. Kalau ikut tu orang panggil Nasrun. Tapi kita ikut hak betul dalam surat, tak, dia ada salah ejaan. Jadi tak apalah. Kita tulis nama hak macam dalam tu lah. Tak ada masalah. Baik. Jadi nama Aswad ni kalau bahasa Arab tu orang kata hitam lah bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Jerman ni orang yang manis, segok, jangok, lain-lain tu Baba boleh tambah-tambah lah. Jadi bila tengok nama saya tu tak payah tengok dalam kamus bahasa Arab, buka dalam bahasa Jerman, insya-Allah jumpa makna yang orang yang handsome, gitulah. Jadi saya berasal daripada Kedah dan menetap sempadan dengan Thailand juga sebenarnya, iaitu di Baling. Baling, daerah Baling ni sepadan dengan Betong. Dan bumi Fatani itu kalau ikut sejarahnya dahulu, Kedah juga sebahagian daripada kerajaan Islam Fatani pada ketika dahulu. Kerajaan Islam Kedah. Jadi cerita panjanglah. Apapun kita ini bersaudara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan, keampunan kepada kita. Jadi umur saya tak ingat. Saya ingat umur saya 21 tahun lah rasanya. Kalau muda sikit pada Baba. Baba 23, saya 21. Tapi kalau ayah Mai ni biasa ayah ni tua lah. Ayah ni tua. Ada kalau orang panggil Baba Ustaz ni muda lagi, kalau ayah dia memang tua dah. Jadi sebagai mukadimah kita pada malam ini,
saya nak sebut pada rakan-rakan yang ada di Malaysia, yang ada di bumi Thailand, khususnya rakyat Fatani Darussalam. Jadi sama-sama lah kita share, tekan butang share tu supaya orang yang melihat, mungkin kita tak sihat, demam, mengantuk, penat, letih, tapi kerana kita nak pahala juga, kita tekan butang share. Tekan butang share, kita tidur. Tapi ada orang tengok daripada Facebook kita. Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, tunjuk ke arah kebaikan, dia tekan butang share gambar, video yang mengajak manusia ke arah kebaikan, mengajak manusia ingat pada Allah, kuliah yang mengajak manusia takut kepada Allah, untuk buat persediaan untuk kita mati. Jadi bila dia tekan video tu live pada malam ni, insya-Allah adik-beradik dia tengok, adik kakak dia, abang dia, jiran dia tengok, subhanallah, dia dapat pahala. Nabi kata seperti mana orang yang melakukan kebaikan, dia tunjuk saja. Jadi dia dapat. Jadi pakat-pakat share lah di peringkat awal ni untuk mukadimah. Terima kasih pada adik kakak semua, rakan-rakan Facebook pada malam ni. Kita pakat-pakat share, mudah-mudahan ada manfaat yang kita akan dengar daripada Baba Abdul Karim kita, insya-Allah pada malam ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz yang memperkenalkan diri, taruh diri. Mungkin ni lah saudara mara kita, penonton-penonton yang hak terik lalu tu, kita pun tak teringat. Alhamdulillah, lalu tu kita tak melewatkan masa. Kita beri kepada Baba Abdul Karim, kita beri patah kata aluan-aluan. Semoga-moga dapat beri semangat kepada saudara mara kita, penonton yang bersama dengan kita malam ni. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton yang mana duk lihat live kita pada malam ni. Nah, alhamdulillah, dalam musim yang bawa kepada kepenatan lagi lah kalau kira mari. Tapi dalam keadaan kepenatan saat itu, nah, ibadat atau amalan kita jangan terlucu. Bahkan amalan masa ketika penat ni lah berharga imahal lebih daripada masa kita senang ni lagi. Nah, dalam keadaan sekarang susah nak mengaji yang bebas, pergi mengaji di masjid pun jadi payah misalnya. Tapi dalam keadaan tu usaha juga. Mengaji kita dalam laisuk, mengaji kita dalam telefon. Itu nak menunjuk katanya tubuh badan kita ni Allah Ta'ala duk berbaja lagi. Itu panggil taufik dan hidayah daripada Allah. Setengah orang bermasa susah pakai lepas habis. Bersusah tak habis. Nak tidur semata, nak create orang panggil. Tapi setengah orang masa susah kau kuat. Nah, kau ibadat kuat. Kau banyak masuk dalam media ilmiah misalnya kita katanya. Itu ada setengah ulama yang katanya tubuh badan manusia ni ibarat ya Allah Ta'ala buat pada tanah, ayah mai. Ya. Tubuh kita ni Allah Ta'ala buat. Maka tanah ni dia hujan tak turun, apa nak jadi? Dia hujan tak turun langsung kering, maka tumbuh payah naik. Muka tubuh tanah kering. Maka Allah Ta'ala buat kita ni pun daripada tanah. Maka kita jangan kering. Jangan kering apa? Jangan kering dengan ilmu. Jangan kering dengan amalan. Lepas tu jangan kering pula apa di antara muzakarah ilmu agama. Supaya nak basah. Ada ulama kata badan kita ni setengah tanah. Maka tanah nak ada harga dia tu, dia bukan duduk di tanah. Dia duduk di tanim yang kita tanam di atas tanah. Walaupun tanah tu luas sekalipun, tapi tanim tak ada sekarang habuk ayam mai. Dia pun tak ada. Dokong pun tak ada. Nah, getah pun tak ada. Maka tanah tu bawa kepada harga kurang. Maka semacam tu Allah Ta'ala buat kita dengan rupa, comel, mata, ada, hidung ada. Tapi kita tak ambil ilmu, kita ambil amalan pun. Ibarat badan kita ni molek dah. Tanah molek. Tapi tumbuh tu tak ada. Maka saya harap kepada penonton yang ada tengok kita pada malam ni, pisah-pisah kita menanamkan akan amalan hidup di atas badan kita nanti. Walaupun sikit. Qalilul amal. Imam Ghazali kata qalilul amal ma'at tamam
khairum min katsirihi ma'an nuqsan. Sikit tak apa amalan, tapi nak jadi istiqamah seumur. Lebih baik daripada kita buat banyak tapi kita mengurangi. Malah ni rajin baca Quran lah, habis juh. Sok berhenti nu kau nak apa pula ni panggil kita mengurangi. Maka insya-Allah dengan live kita, dengan taufik dan hidayah, semoga-moga yang mana dengan live kita Allah Taala capak taufik hidayah berasa nak buat amal, berasa gairah ada kegemaran untuk nak menghayati amal lewi hidup dalam hari ini, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu sebagaimana mukadimah Bapa Karim kita, sepatah dua semangat untuk kita walaupun diuji oleh Allah. Tapi bunyi khabar oleh sehari dua ni slow sikit lah. Covid sebelah Thailand lah. Malaysia tu tak tahu juga jumlahnya ana positif hari-hari. Malaysia sebelah Thailand Malaysia ni 22,000 orang setiap hari. Kematian 300 orang. Setiap hari 300 orang mati. Allah. Apalah kita berdoa moga-moga mana-mana yang mati dapat berkati oleh Allah, dapat mati dengan baik, mati dapat masuk dalam kalangan orang yang mati syahid. Dah gitu. Insya-Allah. Alhamdulillah, saudara-saudari muslimin muslimat sedang penonton yang bersama dengan kita lebih kurang 500 orang lebih ni. Alhamdulillah ramai. 500 lebih star yang mari 500 lebih dah. Mana yang beri salam di dalam ruangan komen banyak ni. Salam babo yang 3 orang ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang berdoa semoga-moga dapat kesihatan untuk babo 3 orang. Nah, dapat keselamatan. Tapi tak ada seorang habuk dapat isteri lain, tak ada oyak tu. Nah, semoga-moga kesihatan yang dia berdoa tu minta Allah Taala klik pada Tuhan sendiri. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak yang mana doa, yang mana beri sadar dah. Kita tak ada nak baca ni. Komen banyak ni mari belakang dah. Lalu tu dah kita masuk di dalam bicara kita malam ni. Kita buat rupa tajuk ni. Forum online tajuk dia redha. Sepatah ya. Tapi panjang ulasan ni. Sebut redha sepatah. Nak bicara panjang benar. Oleh kerana tiap-tiap malam kita nak baca kitab bicara bab tazkiyatun nafsi. Maka setelah daripada kita bahas dah sifat mazmumah, sebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah habis dah 10 sifat. Sekarang ni kita nak cara sifat mahmudah. Setelah daripada kita cara sifat sabar, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat tawakal, malam ni kita masuk bicara sifat redha. Sebenarnya redha dengan qada, tapi kita ambil redha ni supaya kita boleh pergi banyak cabai lagi. Alhamdulillah, saudara-saudari kita muslimin muslimat. Malam ni kita bersama dengan 2 orang ahli fena lah. Ustaz Aswad Nason daripada Malaysia dan Abu Abdul Karim kita daripada Jalan. Yang kita terkenal sangat ni dua-dua orang ni, dua-dua orang guru ni yang panggil ahli ceramah bebas. Tak ada sangka sama song mana, tak ada sangka mana bebas. Ikut dari mana jepuk pergi ke mana, pergi jepuk pergi surah pun pergi, tah padai pun pergi pelakon. Ni jepuk forum online pun mari juga. Ni maksud bebas dah, bebas sungguh. Nah gitu. Alhamdulillah, jadi kita sebut tentang dengan tajuk yang kita akan bincang malam ni tentang dengan redha. Bila sebut dengan redha ni, ya banyak masuk berkait dengan tu. Dalam bab kata pepatah, walaupun satu patah redha, banyak bersakut. Redha Allah, redha Rasulullah, redha ibu bapa kita, redha guru kita, dan redha suami terhadap isteri. Tu ya banyak lu dah. Lalu tu alhamdulillah kita bersama dengan guru kita tak melewatkan masa supaya kita lontarkan pada Bapa Karim kita sebagaimana buat bincang tentang dengan apakah yang dimaksud kita kata redha. Bagaimanakah kita nak dapat faham redha Allah kepada kita ni. Tuhan redha lagu mana Tuhan redha, dan balas mana cara kita nak mengamalkan diri kita, duduk diri kita, pisah diri kita hari-hari supaya kita masuk di dalam kata Allah redha pada kita. Ada sebut atau ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Redha Allah kita tutup. Lagu mana cara dah tolonglah Bapa Karim kita beri sebagaimana pertama kali dah raw yang pertama lebih kurang 15 minit dah Bapa Karim dah. Supaya kita boleh cara banyak orang sikit. Dipersilakan Bapa Karim tolong ulah tentang redha Allah pada kita. Cara lagu mana kita nak dapat redha Allah? Dipersilakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sadaqallahul azim. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man radiya min Allah bil qalili min rizqi radiyallahu minhu bil yasiri min al-amal. Alhamdulillah, Malning sebagaimana malai yang terbaik, sebagaimana malai yang bawa kepada kita boleh duduk dalam gulung ni. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala itu reda. Maka makhluk, dalam keadaan kita hidup perharian ni, yang kita nak sekarang, kita nak gapo? Kita nak kepada keredaan daripada Allah. Apa sahaja yang kita buat ni, yang kita nak daripada keredaan. Semaya kita duk kaca semaya tu, bukan duk nak di semaya. Kalau kira zahir lah, bukan kita nak di semaya. Kita nak kepada keredaan Allah yang mana Allah tak letak di dalam semaya. Sebab Nabi kata marridho fit ta' wa katamal ghadab fil ma'siyah. Allah Ta'ala susuk redha dia tu dalam ta'at. Dan Allah Ta'ala susuk kemarahan dia tu dalam maksiat. Tu baik natijah mudah-mudah apabila kita banyak duduk dalam ta'at, itu matlamat kata kita banyak duduk dalam redha. Dan apabila kita banyak duduk dalam maksiat, itu mana kata kita nak duduk dalam kemarahan. Supaya kita duduk semaya, ayah mai. Sudah semaya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta gapo? Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. No ayat terserga ni duk selepas pada redha. Bukan minta serga lagi, minta redha dia dulu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jannah baru turut belakang. Yang kedua pula, yang kita sebelah kiri. Allahumma inni a'udzubika minal kena masuk jamir lah. Lupa. Wa na'udzubika min wa na'udzubika sakhatika wan nar. No ayat tenengako ni dia selepas daripada marah. Ya. Kata tu baik natijah dua-dua ya gapo? Kita pisah kita dapat keredaan Allah. Yang kedua kita pisah kita lepas daripada kemerkaan daripada Allah. Itu natijah kita nak. Sebab redha ni yang saya banding sekali lagi, kita makan hubak ayam mai. Ya. Kita makan hubak. Kita nak ke hubak tu ke? Bodemai kita makan hubak. Nak tanya kita nak ke hubak tu ke? Jawab dah, kita tak ada nak kepada hubak. Kita nak pada kesihatan yang Allah Ta'ala letak dia dalam hubak. Nah pada tu kita nak gali telaga, kena nak kepada telaga ke? Jawab kata dak, budak gali telaga bukan nak telaga, nak ke air yang ada dalam telaga. Kita tanya dia, kita nak ke pahang ke? Jawab dak, kita nak pada wahdur, nak pada hasil dia. Juga kita dak semaya, kita dak puasa, kita dah buat apa yang Allah Ta'ala suruh pada kita sekarang. Tak kira semaya sunnah, tak kira semaya fardu, tak kira puasa sunnah, tak kira puasa fardu, tak kira menuntut dia ilmu, mengaji hari yang ikutlah. Semua tu ke zahir yang nampak dia mengaji. Hakikat senati dok menuntut dia redaan daripada Allah. Nak keredaan tu, tapi tak ada Allah. Reda Allah Ta'ala letak sini. Supaya kita tak makan kakao. Amal. Tapi tak ada Allah. Hubak menghinggakan penyakit mata, kelabu, dia dak le kakong. Sedap, tak sedap pun kena makan. Kenapa? Kita dah nak ke hubak tu, bukan dah nak di kakong. Apa dak ayah mai? Yang kita nak video menampak dulu. Nampak kata, dok semaya sekali, bukan nak di semaya. Nak kepada keredaan Allah yang Allah tak letak dalam semaya. Ada satu kisah. Malam ni kisah sikit ayah mana? Ya, boleh. Ada kisah sikit. Noyak katanya sakut ngaredo. Sakut ngaredo. Seorang saat itu wali. Nah, maka wali Allah Ta'ala ni dia beribadat yang bersangat takwa lah. Bersangat takwa.
Apabila bersangat kuat ni, doa yang dia berdoa, Allah Ta'ala terima selalu ya. Mudah. Tangan yang dia akak, mudah bagi Allah Ta'ala terima. Tapi satu hari ni, dalam keadaan dia beribadat, dia minta pada Allah, ya Allah, kalau mu nak matikan akan aku minta lah mematiku dalam keadaan ku sujud. Yang minta matilah sujud. Allah Ta'ala terima permintaan ni ayah mai. Lama mana dia ibadat? Setengah riwayat katanya 80 tahun. Beribadat tak ada besok berlaku satu maksiat sekalipun. Dengan ibadat ya. InsyaAllah. Nampak tu? Ya. Bahawa dia mati, Allah Ta'ala kamu kepada syurga aku dengan redaan aku. Maka orang ni tak jauh. Ya tak sih. Yo kaca semaya lah, yo kaca puasa lah, yo kaca beribadat sunat lah, bangun tahajud malam begia-begia, tiba-tiba bos sipe masuk syurga, masuk dengan redha. Ya tak sih, dia nak masuk dengan amal dia. Dia berasa kata amal dia banyak. Allah Ta'ala kata, gilah kamu kepada syurga aku dengan keredaan aku dan dengan rahmat aku. Ya tu ya tak sih. Ya nak amal dia sih, kerana dia amal kuat. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata ginilah, mu ambil amalan kamu 80 tahun, mari ukur dengan satu butir mata ni. Ambil amalan kita yang kita buat 80 tahun tu ayah mai ukur dengan sutir nikmat mata. Berat mana? Jawab kata berat sutir mata lagi dengan amalan 80 tahun. Allah. Apa yang kita nak ayat pada cerita ni? Nak ayat kata nak dapat syurga Allah, nak dapat kesenangan di akhirat, tak lain tak bukan dengan mardu, dengan keredaan daripada Allah. Bukan dengan sebab amalan. Yang kita berasa kata aku amalan banyak, dia berasa kata aku ni amalan kuat. Dah. Dalam amalan tu kita fikir ya, dalam amalan tu ada redha tak lagi. Hendak takut situ. Amalan mana yang tidak ada redha? Amalan yang ada riya. Ni hendak takut. Amalan yang ada takabur. Sedekah yang ada sum'ah misalnya. Hak ni bawa kepada Allah Ta'ala cabut keredaan. Kenapa? Keikhlasan tu tak ada pula dah. Syarat masyru'iyah dia banyak juga. Nah, maka malam ni yang kita nak kecek tajuk redha ni sebenarnya dia luah ke, tapi kita ambil sikit-sikit sebanyak ayam mai deh. Ya. Hasan Bisri. Sebab redha ni dia panggil amal yang bersakut dengan hati. Ustaz. Benar nak buat zahir tak boleh. Nak sedang tubik luar tak boleh. Benar redha ni benda yang bersakut, benar dalam hati. Hal ni kena tu orang panggil tuan rumah lah, kena tahu dalam rumah dia sendiri. Kita nak tahu tak boleh. Nah, yang mana dalam Quran katanya radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum, telah meredalah oleh Allah pada mereka itu, wa raduhu anhu, sebab mereka itu redha. Nawi Allah Ta'ala redha kepada kita dengan kita tak buat benar nawi tu redha tu ya payah. Sampai tu ni tertanya. Nawi Allah Ta'ala redha kepada kita, klik tanya. Kita buat ke tak lagi benar yang Allah Ta'ala nak redha with kita. Kena klik tanya sebalik kita. Nampak? Nawi dia mau kena kita. Kena tanya kita kena ke tak kok ya. Yang mana Hasan Bisri kata lama-lama sekali. Hasan Bisri katanya, inna fasadal qulub sittatu asya. Suruhnya perkara yang nak merusakkan hati ni ayah mah ada enam perkara. Sebab sifat redha dia menyelek le hati kita. Apabila hati kita rusak, pakai syak lalu. Perkara yang nak bawa pada hati kita rusak. Maka maklum, tepat Allah Ta'ala pandai lihat, tepat yang Allah Ta'ala tengok. Dia tengok pandai di hati, tak supaya manusia. Manusia dia tengok rupa, ya asal rupa comel, asal rupa jangok, dia berasa tak apa dah. Tapi Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala pandai tengok di hati. Mana weh? Hasan Bisri kata, inna fasadal qulub sittatu asya, ne perkara membawa pada hati kita rusak. Mana yang pertama? Yuznibuna birajai taubati, buat dosa dalam keadaan harap nak tobat. Apa kita buat dosa pakai kita kokoh tobat tu nyodek tu. Ini tanda kata hati je punah. Hati tu kena kowik lah. Seolah kata
Yuznibuna biraja ittaubati. Buat dosa dalam keadaan harap nak taubat. Buat sedih tak apa dia lagi aku nak mengarut dulu aku tu semaya lagi dia tu dia taubat tu lama hati lagi kawan ni. Kita pengen raja itau. Salah satu daripada fasadal qulub. Hati ni rusak dah. Yang mana Hasan Bisri kata. Yang kedua, tanda kata orang hati rusak gapo? Wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bihi. Mengajar tak berada reti mai. Allah. Belajar tapi dengan amal tak ada buat. Tahu cek tak kata ni haram, ngomo situ. Ni tanda kata hati dia rusak bila. Yang tiga, wa iza amilu. Apabila dia buat amal. Saat ni dia tak buat amal ya mai. Kok ni dia buat amal wa iza amilu buat amal tapi la yakhlisuna tak ikhlas buat kerana nak riya, nak pada orang puji, nak pada orang dengar, nak pada orang berkecek misalnya. Lagi pula tanah kata hati rusak. Wa yaquluna rizqallah. Make atau guna mereka itu ke benar tehwik dia. Tapi wala yaskurunahu, tapi dia tak suku. Tak suku. Kau make, giduk kau guna kau maksiat misalnya. Itu tanah kata hati rusak. Yang keempat, yang mana Hasan Bisri kata yang mahalus kita nak wala yardawna bi kismatillah. Dia tak redha di atas benda yang Allah Taala bagi wik dia. Wasa tak apa mana tak redha, tak suka hati. Sepuluh jari sepuluh kita banding sepuluh jari. Ayah, Allah Taala wik kepada kita 5 jari. Wasa kena, wasa puas hati lagi ni. Kena lagi. Jari kita Allah Taala buat 5. Kita rasa kata, kalau ada tubik kuning lagi wasa molek. Ya, kalau boleh soalan baba kepada ayah Mai tu buat gini dulu. Lepas Tuhan bagi bini seorang, nak dak lagi 3. Dia tanya soalan tu. Tak ada. Dia tahu dah. Maksudnya kita nak kena redha gapo? Supaya tangan kita ada 5 jari. Adakah siapa dia nak tambah? Tak ada nak kurang. Cukup, mencukupi dengan Allah Taala wini. Tak ada bahasa kata kalau Tuhan wil so lagi molek we belah ning ke pula. Dak, ini panggil retok. Tapi sekarang ni Allah Taala wik kita sekarang dengan setara ni, adakah kita berasa redha? Bahasa mencukupi tidak lagi. Nabi kata man radiya. Siapa-siapa dia redha, siapa-siapa dia redha bil qalili minar rizki, dengan sedikit daripada rezeki hak dia dapat. Ada lebih kurang 2 minit ke dah buat 2 minit. Ya. Siapa-siapa dia redha di atas rezeki hak sikit yang Allah Taala wik dia, radhiyallahu taala bil yasiri minal amali. Allah Taala redha di atas dia walaupun amal dia sikit sekalipun. Sikit ya amal dia, tapi asbab daripada dia redha, dia puas hati. Maksud redha yang kita nak maling gapo? Puas hati di atas benda yang Allah Taala bagi kita. Tak ada nak iktiraf pula semua. Sebab kata ar-ridha gapo? Allazi la yata'ridu ala takdirihi. Apa mana redha? Tak ada iktiraf, tak di atas benda yang Allah Taala takdir kita. Puasa mencukupi. Bahasa ekno an sifat ni ya payah. Ya. Nampak tak? Sekarang ni Allah Taala wisdan kita puasa tak puas hati ayah mai. Duk puasa geno tu hewe gini diku. Cuba nak lagi. Maka ala qadar ayah mai kita mai sekarang ni. Maka saya serah kepada ayah mai sikit. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih. Tu cerah molek bapa kali ni dia beri contoh, beri gambaran kita nampak kalau laksana gak laksana orang kecek pasal kapo-kapo gak nampak berkebiasa dak nampak tunggang nampak laksana gitulah. Contoh dia tu. Nampak ya dia nampak guling-guling lu dah. Ibarat banding gitu ya dia mudah nampak. Macam mana kita redha dengan Allah Ta'ala beri ketentuan Tuhan tetapkan atas kita. Contoh jari kita 5 potong sungguh weh. Rasa cukup, tak ada rasa nak tambah. Kalau kurang tu rasa tak puas hati. Rasa cukup, alhamdulillah. Allah ni anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada Baba Abdul Karim kita. Dia boleh buat contoh yang kita nampak lu dah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Baba. Alhamdulillah. Jadi kita masuk pula dah kepada ustaz kita. Ya, Ustaz Aswad kita ni. Supaya jadi kita hubunglah. Bak redha ni juga cuma kita ada sikit point. Supaya redha kita kepada Allah atas segala ketentuan dia selain daripada Allah, maknanya dengan makhluk ni. Contoh bagaimana sebaik-baik makhluk ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita umat ni sebagai umat terhadap Nabi kita ni tak? Adakah kita perlu kepada redha dia ataupun tak? Sedangkan kita banyak dengar hadis ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan di kalangan kamu, makna kalau kita balik masa kita mudah-mudah kapung-kapung, bukan umatku. Orang yang tidak kesian belah kepada budak-budak kecil, anak-anak, dan orang mana pemuda-pemuda tak hormat kepada petua-tua, Nabi kata tidak, bukan umatku. Makna tidak umatku, kita akan faham mudah-mudah Nabi tak redha. Maksud situ Nabi redha. Lepas tu banyak lagi lah hadis-hadis Nabi tak ngaku umat. Lalu tu kita nak beri kepada Ustaz Aswad kita, tolonglah sikit tentang di antara hubung kait kita umat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab redha meredai. Dipersilakan Ustaz Aswad kita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Makasih Ayah Mai, makasih Baba Abdul Karim, masya-Allah tabarakallah. Dia cakap tu padat. Walau dia cakap dalam bahasa Patani, tapi saya ni nak cakap bahasa Patani tak pandai tapi faham. Alhamdulillah. Jadi dia cerita dengan bacaan dia yang antara yang kita rasa terkesan tu yang Baba sebut, yuznibuna birajai at-taubah. Maknanya orang yang birajai taubati. Maknanya orang yang yuznibun, sentiasa buat jahat. Sentiasa buat salah. Jadi macam Nabi sebut dalam satu hadis lah. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang berjaya ni ialah orang yang boleh tunduk nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Maknanya dia berbuat baik untuk kehidupan selepas daripada kematian. Maknanya lepas mati hidup balik. Bukan mati tak hidup balik. Hidup ni 2 kali. Selalu orang muda kata relax dulu, kita pergi haknyai dulu, kita pergi pusing-pusing haknyai, kita pusing-pusing dulu. Kita wairun sikit. Pasal apa? Wairun. Pandai. Pasal apa? Sebab kita ni kata hidup sekali ya hidup ni. Jadi kita kena seronok dulu. Sebenarnya hidup bukan sekali, hidup 2 kali. Yang mati tu sekali ya. Tu baru betul. Kalau kita kata hidup ni 2 sekali, tu salah tu. Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang menjadikan kematian. Lepas mati hidup pula. Kalau tadi Baba sebut selepas marah itu datanya neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bila Allah tak redha dengan kita, masuk neraka. Maka kita ni subhanallah, kita nak dapat kebaikan, nak dapat redha Allah, nak dapat redha Nabi SAW, sudah pasti kita kena mengaji, kita kena berilmu. Jadi kita nak tak mau jadi orang yang tak buat amal soleh. Kita nak jadi seperti manusia yang disebut oleh Nabi man dana nafsah, yang boleh rendahkan nafsu dia. Boleh tunduk nafsu dia. Pasal apa? Pasal hidup ni 2 kali. Hidup kali pertama atas dunia, hidup kedua di akhirat. Jadi hidup di dunia ni ada kematian. Hidup di akhirat tidak ada lagi kematian. Sampai bila-bila. Kalau jadi ahli neraka, na'udzubillah, selama-lamanya jadi ahli neraka. Hari ni atas dunia, orang hidup atas dunia, dia buat jahat, lepas tu dia mati. Ataupun dia sakit, atas dunia ni sakit manjang, lepas tu dia mati. Lepas mati boleh jadi dia sihat. Allah bagi dia sihat dalam syurga. Tapi orang yang sihat atas dunia, lepas mati, belum tentu dia sihat bila dimasukkan dalam neraka. Dan masuk neraka tu pula, kalau orang tak ada iman, tak ada syahadah, selama-lamanya kekal dalam syurga. Maka syarat nak masuk syurga ni semua orang tahu. Pertama, mesti dia mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan apa ni? Tuhan yang bersifat dengan 99 nama Allah Ta'ala tu, dengan Asma'ul Husna. Mana ada Tuhan dalam dunia ni dah, tak ada dah dalam alam ni yang bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik,
Al-Quddus, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Yang akan balas dendam pada orang jahat, hak bunuh ulama, hak hina Nabi, yang khianat kepada ajaran Islam. Jadi orang-orang yang buat jahat atas dunia, bunuh orang, curi, rompok, Allah lah yang akan balas balik semua benda ni. Yang bagi rezeki, yang bagi penyakit, yang menyembuhkan, Asy-Syafi, Al-Ghafur, Al-Aziz. Jadi tidak ada Tuhan yang patut kita sembah melainkan Allah yang disebutkan Asmaul Husna ada 99. Jadi syarat nak masuk syurga tu tak cukup dengan mengaku Allah sahaja sebagai Tuhan. Tak cukup. Kena ada pula yang kedua, iaitu kita kena mengaku, bersaksi bahawa ada seorang manusia yang dipilih oleh Allah di atas muka bumi ni, bukan daripada planet Pluto, daripada Marikh, daripada Zuhal, ambil daripada bumi. Daripada bumi ni, alam ni salah satunya ada bumi. Bumi ni salah satu daripada alam. Alam ni masih Allah. Lain daripada Allah itu adalah alam, makhluk. Maka Allah datangkan Rasulullah SAW daripada bumi yang ada hasil mahsulnya, yang ada macam-macam. Allah lahirkan seorang manusia daripada kampung Wadi Ghairi Dhi Zar'in, satu kampung yang kering kontang, tak ada ayak. Orang Kedah kata tak ada ayak. Kalau orang belah Baling ni, belah kampung saya belah Baling, dia kata tak ada A. Tak ada A. Tak ada A. Jadi kampung yang kering kontang, tidak ada tanaman. Kalau tanam pokok pun pokok hidup tapi tak ada buah. Tak ada pokok kurma ada di Mekah. Tapi ada dekat tepi jalan. Tepi jalan tu je. Jalan nak sampai Masjidil Haram tu ada sikit pokok kurma, 3-4 pokok. Tu pun hidup dia macam sopa tanam kurma di sini. Pokok ada, buah tak ada. Ada buah tak boleh dimakan, tidak kualiti. Kerana kampung Mekah ni kering kontang. Allah lahirkan seorang Nabi yang berketurunan mulia daripada Quraisy, daripada keturunan Arab, daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Maka daripada Nabi kita SAW inilah lahirnya rahmat, lahirnya kasih sayang Allah. Maka Allah mewajibkan kita, siapa yang nak masuk syurga aku mesti dapat redha daripada makhluk aku. Walau di sana ada yang mengatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Kalau kamu nak cari redha manusia ni, kamu tak akan dapat redha manusia. Kita nak buat bagi orang senang hati dengan kita, macam Baba duduk di pondok almarhum Tuan Guru ayah Baba Karim ni. Jadi kalau nak jadi baik dalam pondok, nak bagi orang suka kita, tak semua orang suka kita. Sebab tu kita tak payah. Kita tak payah nak cari redha manusia. Kerana Allah dengan Nabi pun ada orang tak suka. Macam mana kita nak bagi orang suka kita? Sedangkan Allah dan Rasul pun ada lagi orang tak suka. Ada orang marah pada Allah. Awaklah buat COVID lama sangat. Susah ni kami tak boleh makan. Ada juga. Dia kata, kami nak jual ketum payah. Tidak ada makan juga. Mari ikut Malay ni. Jadi payah belaka. Dia marah ke Tuhan. Berlaku banjir, dia marah ke Tuhan. Jadi dia kata Tuhan ni buat rezeki sempit kat aku. Orang lain na'udzubillah. Maka Nabi pun ada orang benci, Abu Lahab benci, Abu Jahal benci, Fir'aun benci Nabi Musa AS. Jadi nak cari redha manusia ni takkan dapat. Sebab Allah yang baik, Nabi yang baik pun ada orang tak suka, ada orang benci, ada orang cemuh. Ada orang kata Islam ni agama yang sempit, suruh orang perempuan tutup aurat, patut yang perempuan ni kena pamer-pamerkan. Dia kata maju. Nak maju ni nak kena pakai baju ada telanjang-telanjang sikit. Kena ada kain tu kena ketat sikit, baju tu biar singkat sikit. Kalau nak kira maju dengan baju macam tu, baik jadi lembu. Lembu tak pakai baju dah. Daripada awal lahir lagi tak pakai baju dah. Jadi kalau nak kira maju itu pada pakaian, lagi seksi pakaian kita, lagi maknanya lagi terdedah aurat tu, lagi maju. Maknanya dia ni moden, dia ni hebat. Dia ni orang yang terkedepan. Orang panggil taqaddum, masya-Allah. Indahu tatawur. Dia ni orang yang ke depan, masya-Allah, orang majulah kita kata. Tapi sebenarnya orang yang maju ialah orang yang mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kira maju dengan telanjang, binatang telanjang lama lagi daripada kita. Maknanya binatang majulah, boleh jadi ketua kita lah binatang ni. Baik. Jadi nak cari redha manusia ni kita tidak akan dapat sampai bila-bila.
Sampai bila-bila kita tidak akan dapat. Maka redha daripada manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kita dapat. Dan macam mana kita nak dapat redha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama kita kena banyak selawat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak ajak rakan-rakan yang ada dalam Facebook pada malam ini. Apabila kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang yang paling bakhil. Orang paling bakhil ni bukan orang yang tak bagi derma kat orang. Orang yang bakhil ni bukan orang yang dia dapat duit, dia bagi sikit sebagainya. Tapi Nabi kata al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling kedekut kata Nabi SAW. Paling loket, paling kedekut. Dia ni memang kedekut sungguh. Kalau Nabi kata al-bakhilu man zukirtu indahu, orang yang disebut nama aku depan dia. Walam yusalli alayya, dia tidak berselawat ke atasku. Jadi malam ni, mula pada malam ni, bila dengar saja nama Nabi SAW, maka sahabat-sahabat, rakan-rakan, adik kakak yang bersama pada malam ini, kita pakat sebut SAW. Sehingga kan ulama kata kalau tulis apa-apa dalam kitab, sampai jumpa nama Rasulullah SAW, jangan buat huruf sad saja. Dia buat huruf sa, dia buat kurungan. Dia malah nak tulis SAW. Jangan malah macam tu. Biar tangan kita ni, pen kita tu sentiasa menulis SAW. Nampak tak? Ya. Jadi itu yang pertama, kena banyak selawat. Nabi pun sebut dah, perbanyakkan selawat ke atas aku. Pada hari Jumaat Nabi suruh banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Kerana selawat ni Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya. Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah suruh kita bayar zakat, Allah tak bayar zakat. Tapi Allah suruh selawat, Allah mula dulu. Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa menurunkan rahmat. Allah menurunkan rahmat kepada Nabi SAW. Para malaikat mohon kepada Allah supaya Allah rahmatkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah kata dekat kita, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila contoh kita kata malam ni, wahai orang-orang Melayu, malam ni ada kuliah. Jadi orang Melayu, dia kena, aku Melayu, aku bukan Cina, aku bukan India, aku bukan orang Arab. Bila sebut Melayu, orang Melayu akan berpaling ke arah tu. Orang Melayu sila duduk di lorong nombor 1. Jadi Melayu semua. Maka bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah, yang mengaku beriman dan beriman pada Allah, sallu alaihi, kamu kena berselawat sejahtera ke atas Nabi kami ni, yakni Muhammad SAW. Jadi orang yang beriman, bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, dia rasa Allah tu panggil dia. Hebat tak kita ni? Hebat. Ada satu video di Kedah lah, satu orang pakcik ni, orang temu ramah dia, buat video, orang pergi tanya pakcik tu. Tanya pakcik, saya nak tanya pakcik, dalam Quran ni surah apa yang pakcik paling suka? Surah apa yang pakcik paling suka? Dia kata pakcik suka surah Al-Baqarah. Sebab apa suka surah Al-Baqarah? Sebab dalam dia banyak kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dia kata macam Tuhan panggil kita. Seolah-olah Allah bercakap dengan kita, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah. Kalau kita kata contoh, wahai orang-orang muda. Jadi bila sebut orang muda, saya dengan Baba Karim memang muda lah. Jadi wahai orang muda sila bangun. Jadi orang muda bangun. Kalau ayah tu dia masuk yang hak tua-tua tu. Macam hadis tadi, man lam yarham saghirana wa lam yuqil kabirana. Jadi hak orang kabirana tu dia duduk pada ayah mai. Jadi bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kena doa, kena selawat sejahtera ke atas Nabi. Maknanya apa? Allah memulakan selawat ke atas Nabi. Kalau Allah buat benda ni, Allah mulakan dengan dirinya, malulah kita. Allah bagi mata, Allah bagi rezeki. Sebab itu hari ni COVID tidak hilang daripada muka bumi. Sebab apa Ustaz? Sebab apa Baba? Kerana kita ni duk jaga SOP. Tahu tak SOP? Orang putih panggil SOP. Kalau di Malaysia ni, orang Malaysia panggil SOP. Standard
operasi menata apa saya pun tak ingat dah. SOP bahasa orang putih. SOP ni maksudnya kalau Malaysia ni macam nak keluar rumah kena ikut SOP dia, ikut peraturan. Apa dia? Kena pakai mask. Tak. Faham tak? Ya. Kau orang-orang di Thailand tak faham. Kau jangan. Kau jangan. Kau jangan mai. Faham. Baik, sedap boleh tu. Ni, orang Kedah panggil kalau pakai ni mask ni maksudnya ikut SOP. Nak tanya orang Thailand ni, kau jangan mai. Faham tak? Faham tak apa. Faham tak mau ulang banyak-banyak. Kau jangan. Okey. Jadi kita hari ni kenapa COVID tak hilang daripada muka bumi? Kerana kita patuh SOP yang dibuat oleh kerajaan. Kerajaan kata keluar rumah kena pakai pelitup muka. Ni, nak pakai pelitup muka. Jadi kalau kata pergi mana kena tulis nama. Kena tulis nama, kena duduk berjarak, kena buat gini. Jadi SOP yang dibuat oleh undang-undang yang dibuat oleh kerajaan untuk cegah COVID ni rakyat ikut. Tapi SOP dengan Allah kita tak ikut. Peraturan Allah kita tak ikut. Peraturan dengan Nabi kita tak ikut. Bab semayang masih lewat lagi. Ni Quran. Duduk di rumah lah ni tak boleh nak pergi mana. Orang duduk di Patani dia tak boleh nak pergi tempat lain. Kami di Kedah ni. Dalam Kedah ni ada daerah-daerah. Macam di Kedah ni ada lebih kurang ada apa? 6, 7, 8 daerah. Tak boleh nak rentah daerah pun tak boleh. Kalau duduk di Bali nak pergi Sungai Petani tak boleh. Kalau duduk Sungai Petani nak pergi Alostar tak boleh. Kena kurung. Hampir 3 bulan lebih dah. Tak boleh pergi mana. Apatah lagi nak keluar daripada Kedah lagi tak boleh. Jalan tempoh ni tak boleh buat apa. Tak boleh buat kerja, tak boleh buat apa. Ramai lagi yang tak baca Quran. Banyak baca Facebook ya. 2 minit lagi Ustaz dah. 2 minit. Baik. Beres. Jadi maknanya kita kena perbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak dapat redha Nabi ni, kita kena belajar sirah Nabi. Masya-Allah. Kalau nak kenal Nabi, kena mengaji sirah Nabi. Kalau Nabi dia tak dipanggil tarikh. Tidak dipanggil tarikh. Tarikh ni sejarah. Nabi dia bukan sejarah, dia sirah. Sirah ni makna cerita daripada Nabi sebelum lahir lagi. Bagaimana ada raja dah beriman dengan Nabi, Tuba'ul Awal, yang datang daripada Yaman, bawa ulama dia duduk di Mekah cari Nabi tak jumpa, lepas tu pergi ke Madinah, buat rumah dekat ulama-ulama dia di Madinah, bina satu rumah pula. Dia kata kalau esok Nabi lahir suruh duduk di rumah ni. Hebat ni. Nak abang kata sayang ke Nabi tu. Jadi bila sebut sirah ialah perjalanan hidup Nabi daripada sebelum lahir sehinggalah Nabi kita wafat. Masya-Allah. Jadi kena belajar sirah supaya kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal ni bukan kenal biasa-biasa. Bukan kenal biasa-biasa sehingga kita rasa manis. Kita duduk depan makam Nabi tu walau tak pernah tengok Nabi, tapi kita sayang dekat Nabi tu, subhanallah. Satu luar biasa. Contoh, ada orang kata Mr. Bean. Kenal tak Mr. Bean yang duduk di Eropah tu? Mr. Bean ni Mr. Bean ni dia buat lawak. Tapi lawak dia tak bercakap. Dia tak bercakap. Dia buat lawak je, buat dengan muka-muka dia. Tapi orang minat, orang suka dekat dia. Kalau Mr. Bean boleh menyebabkan orang jatuh hati dekat dia, orang sayang dekat dia dengan muka dia saja tanpa dia bercakap. Hebat lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hebat lagi. Hebat lagi Nabi kita baba. Sebab apa? Nabi ni kita tak tengok pun. Sayang kita tu lebih daripada orang sayang kepada Mr. Bean. Mr. Bean kita tengok juga filem dia. Tengok juga gambar-gambar dia buat. Tapi Rasulullah SAW hanya kita mendengar kisahnya, hanya mendengar sirahnya, hanya membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Kita baca hadis Nabi, kita belajar Syama'il Muhammadiyah, kita makin dekat dan makin sayang dengan Nabi SAW. Ada satu orang sahabat Nabi masa yang agak terbatas ni, diceritakan bahawa ada seorang ni, diceritakan bahawa ada seorang kekasih Nabi SAW yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ni satu malam dia duduk dengan Nabi. Dia ambil air wuduk, sediakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun bisik dekat dia. Apa yang kamu nak minta? Kamu nak minta doa apa ni untuk aku doa kepada kamu? Kita kalau duduk dengan baba doa doa bui kita kaya, doa kita ni minta macam-macam. Jadi bila tanya
duduk dengan Nabi. Nabi tanya, nak apa ni? Dia kata, saya nak minta duduk dengan kamu dalam syurga ya Rasulullah. Nak minta duduk dalam syurga ya. Nabi tanya, ada lagi tak permintaan lain? Tak ada dah ya Rasulullah. Aku nak minta duduk denganmu dalam syurga ya. Ni nak cari redha Nabi SAW. Maka Nabi kata, kamu kena minta tolong. Kamu kalau nak masuk syurga, hendaklah kamu minta pertolongan daripada Allah dengan memperbanyakkan solat. Jadi kalau mu nak masuk syurga, mu nak aku tolong mu masuk syurga, boleh. Mu kena rajin sembahyang malam. Mu kena bayar 5 waktu. Mu kena sembahyang sunat. Mu kena tolong aku. Tolong aku apa? Melakukan amal kebaikan. Melakukan amal-amal kebaikan, iaitu dengan kita belajar sirah, kita kenal hebat sahabat Nabi, sayang Nabi macam mana, pertahankan Nabi sampai berlubang badan ni, berlubang habis badan. Bagaimana Sayyiduna Khalid ibn Walid yang meninggal dunia di Syam, di Syria. Saya pernah sampai di kubur dia, dan kubur dia dah kena bom sekarang ni. Satu masjid di Homs dah kena bom, masjid itu. Jadi badan dia ni luka parah habis sebab pertahankan Nabi dan pertahankan sahabat-sahabat yang lain. Hebat. Jadi untuk yang tak akhirnya masa tak cukup dah ni, iaitu kita nak dapat redha Nabi, kita kena ikut sunnah Nabi. Antara sunnah yang mudah, simpan janggut sikit. Simpan janggut sikit, sunnah dah tu. Kita pakai jubah, niat ikut sunnah Nabi, sebab Nabi orang Arab dan Nabi pakai jubah ketika Nabi jadi Nabi. Dia ada juga orang kata dah Nabi tu Arab dia pakai jubah bukan sunnah. Dia kata kalau Nabi Melayu dia pakai baju Melayu. Dia jawab gitu. Jadi kerana Rasulullah memakai jubah ketika Nabi menjadi Nabi, maka itu sudah tentu pakaian sunnah. Kita pun ikut setelah apa yang Nabi buat. Maka pakai ikut sunnah. Senyum, sedekah, zikir, solat malam, baca Quran sebelum subuh. Ini semua adalah sunnah Nabi SAW. Jadi saya kembalikan kepada Ayah Mai untuk pusingan yang pertama ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Aswad. Banyak sama. Alhamdulillah, banyak kita boleh maklumat supaya kita menimbulkan hati kita untuk ada ta'alluq, ada ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hati kita ikat dengan Allah, ikat dengan masjid, ikat dengan Rasulullah. Ini perlu kita menghidupkan kembali kasih kita, sayang kita terhadap Allah tu dah nama pertama, dan Rasulullah tu pun supaya juga. Bahkan ulama kata dua-dua ni, bila kita kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul ni, dia tak akan bercerai dah. Ulama kata la yang fakkan di antara dua kelima ni tak akan bercerai. Kita kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah dah. Tapi kita mari taksisi lagi deh dengan melalui berselawat macam mana ustaz kita sebut saat ni, dan kita banyakkanlah dengar sirah Nabi. Sungguh bila kita dengar sirah menimbulkan hati kita berasa mesra, kasih sayang kita. Engkau siapa bergalih air mata, berlari air mata dengan tak sedar diri waktu mana kita dengar cerita-cerita Rasulullah. Lebih-lebih lagi dekat-dekat Rasulullah nak wafat, kita dengar cerita waktu mana Rasulullah bangun khutbah di akhir-akhir hayat dia. Mana-mana sahabat aku yang ada sakut dengan aku, yang pernah aku buat kena ataupun aku buat zalim, aku alah Nabi tak ada buat zalim. Mana aku silap bertai tak bayar, bangunlah tutup dakwah di hadapan aku. Semua sahabat lain dia, Nabi berkali-kali ulai perkataan yang sama hingga siapa bangun seorang sahabat Nabi nama Ukasyah bin Mihsan tu. Nah, kata pergi yang berlaku cerita nak katok Nabi, nak tinok balas kelik. Allah cerita tu selalu kita dengar, tapi tiap-tiap kali dengar berlari air mata, walaupun tak mengalir berlari semua air mata. Ini menanda kata sirah Nabi memberi kesan waktu mana kita mendengar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dan yang terakhir kali Ustaz sebut saat ni ialah ikutlah sunnah Nabi kita SAW. Daripada kecil-kecil dulu, makan tangan kanan, makan bismillah dah, nak masuk jambai baca golah paling kurang auzubillah dah, paling kurang. Makna ikut sunnah kecil-kecil dulu. Patut pergi kepada hal besar-besar. Insya-Allah dengan kita mula daripada kecil-kecil, ia akan tambah besar insya-Allah. Lalu kita tak ambil masa, tak melewatkan masa, kita terus sekali lagi kepada babak karing kita tentang dengan redha ni juga. Cuma kita halih point sikit. Makna redha Allah telah dah kita bincang walaupun dengan secara lebih kurang. Redha Rasulullah. Kita terus sekali lagi redha kepada guru kita. Kerana setelah daripada kewafatan Nabi SAW, orang yang terima pesaka Nabi adalah ulama. Para alim ulama, guru-guru, orang yang membawakan ilmu. Maka waktu mana kita pergi tutup ilmu sepatah dua dengan dia. Kita pergi mengaji, pergi belajar, dia ajarlah kepada kita. Tak daripada tak kenal huruf, tak pandai baca, ya hati-hati pandai baca, cik kenal huruf.
Ci boleh ngajar lah ni. Maka kita tak boleh kena ada hubungan di antara kita dengan guru. Ada, habis tu orang-orang dulu kata jangan deraka untuk guru. Jangan lakoh berkata guru. Walaupun guru katak guru hatam lah mana pun jangan lawan. Lalu tu nak supaya babak hari kita beri ulasan tentang hubungan di antara murid dengan guru ni. Nah, supaya kita nak dapat redha guru, supaya kita masuk di kalangan murid-murid yang dapat ilmu yang barakah. Dipersilakan babak hari kita, dipersilakan. Alhamdulillah. Pada roh yang kedua ni ada pesakut paut redha lagi lah, tapi panggil pesakut paut di antara anak murid dengan guru pula. Maka banyaklah yang mana Ustaz Aswad tu akan baca tadi, redha antara suami kepada isteri dan redha oleh dua ibu bapa kepada anak. Ini sangat diperlu kita kena tahu dan perlu kita kena belajar werti dalam rukun. Maka alhamdulillah kita duk perhati sekarang ni apa kita serabut sangat dengan dunia. Ya mai dengan dunia ni kita banyak ke manusia duk ada super gula gesah. Duk puasa serabut lah. Ki puca mari pada mana? Ya kita nak cek mari puca mari pada kita banyak tengok berita dunia ni, kita banyak tengok berita dunia. Banyak ke kita hari ni tengok berita dunia semua. Tengok berita COVID, cik berasa takut kok COVID. Kerana berita tu kita tengok anak-anak hari. Kita tengok berita sedadu sekarang. Nah, cik berasa takut kepada sedadu. Kalau kita banyak tengok. Tapi tertanya, kenapa kita tak takut ke akhirat? Tertanya di kita. Kita dengan berita akhirat banyak mana hari? Berita akhirat, sehari-hari kita dengar apa tu? Azab kubur, kita dengar kedak hari-hari. Balah mana azab kubur? Balah mana titi sirap? Balah mana azab orang yang duduk dalam neraka? Dan bagaimana ke orang yang dapat kemerdekaan daripada Allah? Kita tak padap doli mana dengan berita-beritaan akhirat. Tapi berita dunia ni kita tengok semua. Kita ambil padu, kita ambil fikir, kita ambil risau, kita ambil sorak. Cik berasa takut. Nampak tak? Cik berasa takut nak tubik keluar sebab bagaimana Ustaz Aswad kata selalu ni. Lalu ni nak tubik pergi ke mana? Boh mesh. Nah, basuh tangan dengan ciu. Apa lagi? Ikutlah yang mana doktor atau bomo royak, kita boleh buat belakang. Tapi yang Allah Ta'ala royak, tapi hak mana hak Nabi, padahal Nabi kita ajar nak tubik pada rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa orang boleh baca sekarang? Mesh boleh pakai, tangan boleh basuh, tapi doa ni kadang nak baca tak boleh. Kerana kita tak yakin dengan amalan hak Nabi kita ajar sekarang. Kenapa? Kita tak biasa dengar berita dia. Tak biasa masuk. Maka alhamdulillah dengan sebab ilmu yang kita boleh kecek ni ayah mai sendiri pemaklum, Ustaz Aswad sendiri, saya sendiri pun super. Tak bukan semua ni ke daripada ajaran guru. Ajaran guru. Kita kerja anak murid ni sekarang. Habis tu pelajar-pelajar sekarang kita dah cek tengok banyak orang belajar. Tapi kalau kira nisbah orang kita lah kira Zohir ayah mai nak alim lebih banyak, lebih mudah pada orang dulu lagi. Kalau kira nak alim. Apa tak? Lebih banyak, lebih pandai atau lebih mudah pada orang dulu. Orang dulu nak boleh mengaji kitab ni Allah lama. Tapi kita sekarang nak kitab ke apa? Semua dah ada handphone belakang, dah ada telefon belakang. Nak kitab apa? Nak dengar dia baca. Nak kenal babo mana, nak kenal ustaz mana, nak kenal guru mana. Mudah baik kamu semua ni. Semua duduk dalam handphone, duduk dalam telefon belakang. Tapi sekarang banyak orang kita. Gapo? Pelajar sekarang kurang daripada keberkatan. Kenapa kurang keberkatan? Kerana pelajar sekarang tidak dapat keredaan daripada guru. Kadang-kadang mengaji dalam keadaan guru rasa mereka dia. Duk belajar dalam keadaan marah guru. Maka maklum satu hadis ni ulama kita tatbik di luar.
Man arda walidayhi faqad ardallah. Wa man asqata walidayhi faqad asqatallah. Tak itu kan? Maka tu baik natijah hadis tu gapo? Siapa-siapa dia buat ibu bapa redha, maka tanda kata Allah Taala redha ke dia. Tu baik natijah lagi. Siapa-siapa dia buat guru redha kepada dia, Allah Taala redha ke dia. Dia ada dua tu. Sampai tu keberkatan guru dia duk selepas daripada taat. Sampai kali kita mengaji kitab ayah mai. Kalau ngaji fiqh, bab yang pertama sebelum pada nak pergi bab basmani junub, sebelum pada bab usul, nak pergi bab gapo? Bab pertama yang kita belajar bab gapo tahu tak? Babut taharah. Go, ngajilah kitab ana-ana tu. Sebab kata kitab fiqh, bab yang pertama yang kita belajar babut taharah. Tak ada mengaji bahas mayah lalu. Buka kitab babus solah dah. Babus siyam. Babus zakat dah. Nak pergi pada semaya. Nak pergi pada puasa. Nak pergi pada haji. Ulama kita buat bab pertama. Babut taharah. Sakut dengan huruf ta. Sekarang kita. Hidup baik kita pun semacam tu. Nak jaya kita kena mula bab pertama. Bab apa? Ta'at. Masa kita belajar. Masa kita duduk dengan ibu bapa, taat dengan dua ibu bapa. Apabila kita hidup pada dengan guru kita, taat pada guru kita. Apabila kita boleh seorang suami, taat pada suami kita. Nah, apabila kita dengan pemimpin kita, maka taat kepada bab taatnya. Sebab apa? Keberkatan dan kejayaan yang duduk selepas taat ni. Maka taat ni dia payah mengaji, tak payah. Tapi nak beri taat ni dia payah. Ya, Mat. Mengapa tak payah? Mengapa mata jimia? Mengapa tu, mengapa? Tak payah. Tapi tanya soal lagi. Dapat taat ke tak lagi pada guru kita. Hak ni dia payah sekali. Setengah orang tu mengapa ni ingat, mengapa ni mudah ketiga apa. Tapi duduk dalam keadaan mereka guru. Tok guru duduk nak murih ke dia. Maka ilmu dia tak hasil maksud. Kenapa? Dia tak ada taat. Sohrak ayam kita pergi mengaji bab semaya, pergi semaya kena takbir, kena rokok kena, tapi mani junub tak kena. Soh tak semaya kita. Tak ada. Sampai tujuan we hasil we taharah kena cuci dulu. Baru solat mari, baru siam mari, baru zakat mari. Supaya tu kita mengaji dengan mana siapa dia pun we taat guru dulu. Insya-Allah keberkatan mari, kemuliaan mari dan apa saja benda kebaikan yang akan datang bila apabila kita start dengan hubung taat. Tak kira dengan guru, dengan dua ibu bapa, suami, isteri, nak jaya isteri, dengan taat kepada suami. Insya-Allah dalam taat itu ada kejayaan. Dalam taat itu ada keberkatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bomolek masa ni. Alhamdulillah. Bomolek masa. Alhamdulillah. Terima kasih. Tu ayat dia Bapa Karim. Mudah-mudah ya beri contoh begitu ya. Ambil contohlah kitab-kitab apa boleh. Dalam bab fiqh ni, cara dulu bab taharah apa tak cara bab semaya dah kata semaya ni tiye bagi agama kan tak mula dengan semaya. Hidup mula dengan taharah. Rupa-rupa ada rahsia dalam tu deh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapa Karim. Terima kasih kepada Bapa Karim kita yang mana beri tunjukkan dengan secara rupa-rupa. Kadang-kadang rupa-rupa tunjuk gitu ya. Hak kita faham kita tak perhati ya. Kita duduk lalu hari-hari tak berhati, tak nampak. Bila orang suluh tak pening dia, baru nampak. Alhamdulillah. Terima kasih. Lalu tu kita hubunglah kepada Ustaz Aswad kita pula. Masuk poin yang lain pula dah. Banyak poin. Bab redha saja ni. Redha Allah, redha Rasul, redha guru. Redha dua ibu bapa kepada anak-anak. Dah. Alah mana Allah. Nabi SAW ada sebut. Redha Allah. Dah. Waktu mana Allah Ta'ala redha Allah Ta'ala itu fi ridal walidai. Ketentuan nak redha Allah kepada seseorang itu terhenti di atas redha bagi pada beredha seorang ibu ayah kepadanya. Maka Ustaz tolong beri ulas saya lah tentang kita anak ni. Kita anak ya pasal dia kadang-kadang buah
Kadang-kadang tak dengar kata-kata ibu ayah, lebih-lebih lagi pemuda-pemuda hak 20 lebih-lebih tu. Dia kena saing, kena gu masuk saing. Molek-molek pakai gu dia lagi pada dua ibu bapa. Moga-moga Ustaz beri nasihatlah kepada pemuda-pemuda kita. Semoga dapat kesedaran. InsyaAllah Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sikit Alhamdulillah. Ya. Saya minta masuk tanda start Tak apa. Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Ayah Mai, terima kasih kepada Baba Abdul Karim, terima kasih kepada 1,000 orang, 1,100 orang yang bersama dengan kita pada malam ini, yang bersama-sama menonton pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Jadi soalan kepada redha ni kita dah bahas panjang dah. Kita dah sampai kepada isu ataupun poin kita, perbincangan kita, perbahasan kita berkaitan redha ibu dan ayah. Jadi bila orang yang berkahwin ni, ada yang Allah kurniakan anak, ada yang Allah tak kurniakan anak. Maka bila kita lahir, sudah tentu kita ada mak ayah. Ada orang tak ada mak ayah, Nabi Adam alaihissalam. Ada juga tak ada mak ayah, Siti Hawa datang daripada Nabi Adam alaihissalam. Ada orang ada mak tak ada ayah, Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita ni ada mak ada ayah. Jadi alhamdulillah mak ayah saya masih sihat. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik kepada mereka untuk terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebut kata buat baik dengan mak ayah ni, nak dapat redha mak ayah ni. Orang-orang muda lah ni betul lah. Dia dapat handphone, dapat motor, dapat kawan, lupa mak ayah. Masa duduk di pondok tu, hari-hari dia beritahu kat Baba Abdul Karim, dia kata, "Baba, saya rindu dekat mak. Saya rindu mak saya." Masa duduk di pondok. Tapi bila balik rumah, dia start mutu, dia pergi dengan kawan-kawan dia. Dia tak duduk dengan mak pun. Makan dengan kawan, duduk dengan kawan. Bahkan dia rasa tak suka pula duduk di rumah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Taala sebut, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Selepas Allah menyuruh kita melakukan taat kepada Allah, Allah suruh kita taat pada mak ayah. Maknanya arahan taat pada mak ayah tu selepas arahan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu baru mari arahan-arahan lain. Nak bagi tahu dalam ayat ni kata ulama bahawa Allah meletakkan tanggungjawab menghormati mak ayah itu besar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu memerintahkan kamu wahai manusia menyembah Allah semata-mata. Tidak ada Tuhan lain dah yang layak kamu sembah dan patut kamu sembah. Tuhan yang bernama Allah inilah yang beri makan, beri rezeki dan sebagainya. Wa bil walidaini ihsana, dan kamu kena buat baik kepada mak ayah kamu. Maknanya apa? Perintah taat kepada mak ayah ni datang selepas taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda besar, bukan benda biasa. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. 3 kali Nabi kata celakalah, celakalah Nabi sebut dalam riwayat hadis Muslim. Nabi kata apa? Man adraka abawaihi indal kibari ahadihima aw kilahuma falam yudkhilal jannah. Nabi kata barang siapa yang ada mak ayah dia sehingga umur tua, sama ada ayah saja atau kedua-duanya sekali, Allah bagi dia jumpa sampai umur tua, sampai tak larat, sampai letih, duduk atas katil, tak boleh berjalan, tak boleh pergi tandas dan sebagainya. Maka Nabi kata dengan sebab mak ayah dia tua, dia tak jaga dengan elok, menyebabkan dia tidak dimasukkan dalam syurga. Mak ayah ni lah kunci kita nak masuk syurga. Ingat anak-anak muda, bila kita derhaka dengan mak kita, Allah kata apa? Fala taqul lahuma uffin. Uff ni maksudnya kata pun tak boleh. Apatah lagi kita tinggikan suara. Apatah lagi kita pukul mak kita. Sebab kita nak duit, nak beli dadah, mak kita tak bagi, kita pukul mak kita. Ramai dah orang bunuh mak sendiri sebab nak ambil dadah. Ada orang maki mak dia sebab mak dia tak bagi kahwin dengan perempuan ni. Ada yang bela isteri sehingga menderhakai mak ayah. Sepatutnya
kalau mak dengan isteri kita berbalah, mak dengan isteri kita balah, kita nak masuk belah siapa? Kalau ayah mai boleh jawab, boleh menikah seorang lagi. Kalau tidak, duk ditakut tu lah. Kita ada takut tu lah. Kalau isteri dengan mak kita berbalah, kita nak masuk belah mak ke nak masuk belah isteri? Oh, pasal seorang ustaz kita. Dah dia dari awal tadi, Baba, ayah mai tanya kita. Kita tak tanya dia lagi. Ni kita nak tanya dia pula. Kalau isteri dengan mak berbalah, kita ni nak masuk belah mak ke nak masuk belah isteri? Kalau masuk belah mak, balah pula rumah tangga kita. Masuk belah isteri, hilang keberkatan hidup kita. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi jangan masuk belah mak, jangan masuk belah isteri. Kalau gimana? Kalau mak salah, kita betulkan. Kalau isteri salah, kita damaikan, kita betulkan. Kerana kita ni orang lelaki. Ya Allah datangkan sebagai pemimpin, urus supaya mak kita berbaik dengan isteri kita berbaik dengan mak kita. Jangan masuk belah bini, jangan masuk belah mak. Jadilah kedua-duanya. Kita jadi anak mak dan jadi suami kepada isteri kita. Baru hidup kita bahagia. Ni bila balah dengan bini balah dengan mak, masuk belah mak. Bercerai-berai. Ataupun masuk belah bini. Terus tak balik rumah mak. Mak sakit pun tak balik. Maka redha mak ayah ni sangat berat. Sehingga kan Nabi kata apa? Birru aba'akum. Kamu kena buat baik dengan mak bapak kamu. Orang muda. Kalau mu tak buat baik dengan mak bapak kamu, anak-anak kamu tidak akan buat baik dengan kamu. Syarat nak dapat anak bahagia, anak yang soleh, anak solehah. Kita doa ni, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Penyejuk mata hati. Tengok anak sejuk perut kita, sejuk hati kita. Maka Nabi kata apa? Nabi kata kalau nak dapat anak yang baik, anak yang soleh, kita kena buat baik dengan mak kita. Kalau kita tak buat baik dengan mak kita, dengan ayah kita, sampai bila-bila pun anak kita takkan buat baik dengan kita. Katalah anak kita hari ni, dia ada buat salah dengan kita. Dia melawan kita. Boleh jadi ada dosa kita dengan mak kita yang belum Allah ampun lagi. Menyebabkan anak kita tu dia buat satu benda supaya kita ingat pada Allah. Aku ada salah dengan mak. Cepat-cepat telefon mak, minta maaf dekat mak. Kalau mak dah mati, ya Allah ampunkan mak aku, ya Allah. Moga Allah ampun dosa aku salah dengan mak. Kita minta. Kerana dosa dengan mak ni, uququl walidain. Derhaka dengan mak ayah ni, Allah balas cash. Atas dunia lagi Allah bagi dah. Jadi ulama sebut, kita di atas dunia ni ada tiga bapa. Atas dunia ni ada tiga bapa. Pertama, kita ada abuna fin nasab. Bapa pada keturunan. Ayah kita tu bapa kita lah. Kita wajib hormat bapa kita. Wajib hormat mak kita. Itu bapa kita yang pertama. Yang kedua, abuna fil ilm. Bapa dalam ilmu, iaitu ulama. Ulama ni ayah kita. Ayah kita. Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah bagi tahu dalam Quran, hanya sanya. Tak ada lain lah. Hanya sanya. Hamba-hamba yang takutkan kepada aku, yakni yang bertakwa kepada aku, yang tak buat jahat. Kalau buat salah pun, mereka cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu orang yang berilmu. Maka pada malam ini, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita kena usaha jadi orang yang berilmu. Kerana Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja orang-orang di kalangan hamba aku ni, orang-orang yang takutkan aku di kalangan hamba aku, orang yang ada ilmu. Dan kalau tak ada ilmu, tak usah sembang lah, kata aku takut Tuhan, aku ni beriman, aku nak masuk syurga, tak. Mesti ada ilmu dan beramal. Jangan jadi macam Hak Baba sebut tadi. Yang Sayyidina Hasan Al-Basri sebut, bagaimana orang yang berilmu, wa yata'allamuna al-ilma wala ya'lamuna bih. Wala ya'maluna bih. Mereka ni mempelajari ilmu tetapi tidak mengamalkan. Supaya kita kecil-kecil dia mengaji kan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Dia mengaji ya. Jumpa tu. Orang yang berilmu ni kalau tak beramal macam tanam pokok saja. Tapi dia tidak berbuah. Kena beramal. Baik. Jadi bila menghormati mak ayah ni satu benda penting, Allah akan balas. Ingat, buat baik dekat mak ayah ni adalah satu kewajipan. Jangan buat lebih kurang. Kata pun tak boleh. Baik. Antara dosa besar. Dosa besar dalam hidup kita. Dosa besar ni ada 70 lebih. Salah satunya uququl walidain. Uququl walidain. Buat bagi mak ayah terasa hati. Kita dengarkan kisah. Tiga orang anak muda masuk dalam gua, Nabi cerita, tiba-tiba hujan lebat, runtuh bukit,
tutup pintu gua. 3 orang anak muda ni tak boleh nak keluar daripada gua tu. Tak boleh nak keluar daripada gua dalam bukit tu. Jadi apa dia buat? Dia bertawassul dengan amalan dia. Dia duduk 3 orang ni pakat bincang. Pakat bincang. Jadi bincang macam mana nak buat. Kalau gitu kita kena mengadu pada Allah dengan amalan yang kita buat. Keikhlasan kita buat tu. Jadi salah seorang tu dia cerita, dia kata aku ni ada mak ayah, aku balik lewat selalunya, ayah aku makan dulu, mak aku makan dulu, baru anak-anak aku makan. Hari tu aku terlewat balik. Saya laju sikit pasal masa tak mengizinkan kita. Balik rumah tu, mak ayah dah tidur dah tidur dah. Jadi dia pegang makanan dengan susu di tangan kanan ni, dia tak mau kejut ayah dia. Maknanya dia tak mau bangunkan ayah dia daripada tidur. Orang tua kalau dah tidur, terkejut tengah malam, dia payah nak tidur. Tapi orang muda tengah mengaji tidur. Ni memang masalah. Masalah. Orang muda ni tengah mengaji boleh tidur lagi. Dahsyat orang muda ni. Orang tua ni dia payah nak tidur. Kalau dia jaga tengah malam tak tidur dah. Jadi dia kata aku tak mau ganggu ayah aku. Anak aku ni duk teriak, duk menangis, minta abah, wali, baba, lapar ni. Tapi ayah ni dia kata selagi mak ayah aku tak makan, aku takkan pergi makan kepada anak dan isteri aku. Sehinggalah sampai esok hari, barulah dia beri makan dan minum, baru anak-anak dia yang menangis tu dia bagi. Dia kata, ya Allah, kalau aku buat ni kerana mendapat redamu, ya Allah, ikhlas betul ya Allah. Kau bukakan pintu gua ni. Bergerak batu tu, subhanallah. Ni bukan cerita dongeng. Ini cerita yang Nabi SAW sebut dan dirakamkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Nak habaq kata taat kepada mak ayah ni sangat hebat. Kita beli kasut raya dekat bini lagi mahal daripada beli dekat mak. Kita beli baju dekat bini lagi mahal daripada beli baju dekat mak. Sedangkan itulah mak kita, itulah syurga kita. Apa salahnya? Apa salahnya kita belanjakan sebahagian duit kita? Ni hari ni musim orang tak ada duit. Macam mana nak dapat kebahagiaan, nak dapat keberkatan? Kongsi rezeki dengan mak kita. Mak kita ni bukan nak duit kita. Dia bukan nak duit kita. Tapi kita nak tumpang orang soleh, orang soleha macam mak ayah kita ni, dia makan duit kita. Duit rezeki hak kita dapat tu, pitih hak kita dapat tu, kita nak mak kita makan juga daripada hasil hak kita dapat tu. Supaya bila mak makan, mak doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa mak tu sampai. Yang tu kita nak. Dan yang syarikahnya nak sebut bahawa buat baik ni, subhanallah, Nabi SAW sebut, inna abarral birra ayyasila rajulu wudda abihi. Nak cerita kata apa? Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling sempurna ialah seseorang itu menghubungkan kasih sayang dengan kawan mak ayah dia. Maknanya bukan baik dengan ayah kita saja. Kita kena buat baik dengan kawan-kawan ayah kita. Macam baba kita dah kehilangan babanya. Kehilangan babanya. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Moga tuan guru kita bahagia di akhirat, bahagia di alam barzakh kerana ada anak-anak soleh. Jadi orang yang hilang mak ayah ni, maka cara nak buat baik lagi macam mana? Cari kawan-kawan ayah kita. Yang belajar sekali dengan ayah kita. Buat baik. Maka inilah Nabi kata kebaikan yang paling sempurna bila mak ayah tak ada. Cari kawan-kawan ayah, cari abang ayah kita, cari kakak ayah kita, cari adik ayah kita, buat baik dengan mereka. Jadi subhanallah, inilah ajaran Islam yang bukan hanya ajak manusia buat baik dengan mak bapak, tapi juga buat baik dengan rakan-rakan ataupun kawan-kawan mak ayah kita. Jadi tuan-tuan, saya sebut tadi bapak kita ada 3. Pertama, bapak kita dalam dari segi keturunan, bapak kita dalam ilmu, dan yang terakhir abuna fid din, bapak kita dalam agama, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Setiap orang mesti hormat 3 bapak ni. Bapak keturunannya, iaitu ayahnya dan ibunya. Kemudian menghormati gurunya, walau guru itu hanya mengajar kita ta, tapi dialah yang paling berjasa dalam hidup kita. Jangan lupa doakan guru kita, semoga mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ayah kita lagi dalam agama, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ingat, anak-anak muda malam ni cari kisah bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni mentaati mak dia sampai dia tak jumpa Nabi. Nabi pesan pula, siapa jumpa Sayyidina Uwais, tolong doa dia mustajab, suruh dia doa. Nabi suruh cari ni. Sampai Sayyidina Umar ni dia dengar saja kafilah mai daripada Yaman,
dia akan tahan. Tanya, ada tak afikum Uwais? Ada tak Uwais di kalangan kamu? Balik cari kisah ni. Saya nak cerita malam ni tak cukup masa. Nak bagi tahu, nak bagi tahu kata ni, faham tak ni orang-orang ni? Kau jai mai. Faham ke tak ni? Duk cerita cakap Kedah ni. Faham ke tak? Faham tak apa. Nak bagi tahu kata balik orang muda tolong cari video-video dalam YouTube guru-guru kita cerita tentang kisah Sayyiduna Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada mak dia, subhanallah, sehingga Sayyidina Umar cari dia selepas kewafatan Nabi. Sayyidina Umar jumpa dia, Sayyidina Umar minta doa. Sayyidina Umar ni ahli syurga. 10 sahabat dijamin syurga. Bapak mertua Nabi. Sayyidina Umar ni bapak mertua Nabi, sahabat Nabi. Dia kahwin dengan cucu Nabi pula. Sayyidina Umar ni kahwin dengan cucu Nabi sebelum dia wafat. Subhanallah. Sayyidina Umar ni boleh minta doa dekat Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kenapa? Orang yang berbaik dengan mak ayah dia, doanya mustajab. Jadi kalau kita ada mak ayah ni, mintalah doa kat mak ayah kita. Mudah-mudahan hidup kita bahagia, insya-Allah. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Boleh anak-anak pemuda-pemuda dan hak petua-petua pun mana yang lagi ada ibu ayah. Atau ibu ayah dah meninggalkan kita, boleh lagi kita berbakti ibu ayah kita meninggal melalui doa-doa. Ingat kita sedekah daripada ibu-ibu kita ni. Ingatlah selalu kita buat baik ke. Ini baik, ini sedekah daripada ibuku, ayahku yang meninggal. Itu semua bagi kita anak yang mana kita boleh buat baik lagi. Hak mana ibu ayah masih lagi bersama dengan kita, janganlah melukakan hati dia. Apa saja yang kita boleh usaha, boleh buat, dan tiap-tiap kali kita bertemu ataupun kita bersama dengan ibu ayah kita, selalu kita minta supaya ibu ayah mendoakan kita dan selalu kita minta keredaan daripada ibu dan ayah kita. Gitulah bagi anak-anak deh, saudara-saudara kata, saudara-saudari, penonton-penonton lebih kurang 1000 lebih ni yang bersama dengan kita. Jok tak ada lagi dia, tak ada kurang-kurang. Sedap sungguh Ustaz Aswad kita ni. Jadi peminat sebelah Thailand ni ramai Ustaz ni. Peminat Ustaz sebelah Thailand ni ramai. Ustaz pandai cakap Thai, katik tanya kau cai mai, kau cai mai. Boleh deh. Dia tanya faham tak, faham tak? Aduh. Tak pandai lagi. Alhamdulillah. Jadi kita tak melewatkan masa sebagai terakhir lah ni deh. Round terakhir kita beri 5 minit lah bagaimana penutup majlis. Jadi kita dah sebut bab redha Allah, redha Rasulullah, redha guru, redha ibu bapa. Ada satu benda lagi yang tak patutnya kita terlupakan. Bagaimana pasangan suami isteri, ada juga mereda di antara pasangan hidup tu. Balah mana Nabi SAW ada sebut, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan, mana-mana wanita yang mati, suami dia redha daripada dia, maka perempuan tu, wanita tu masuk syurga. Mana nak boleh masuk syurga bagi seorang wanita ni terhenti di atas redha suami. Ini besar bagi para wanita deh. Bagi para wanita, bagi para isteri-isteri semua yang sedang menonton bersama dengan kita. Masa tak ada tok lelaki tu gak gelepar, lambat nampak kereta cok dapat rumah, kubik hola palau. Takut kena mari min ni, kena mari bitok. Jamai boleh tok berlaki ni, jamai boleh tok lelaki ni, ini kewajipan atas kita seorang isteri, berhajat pada kita ni kena redha. Redha suami kita kepada kita. Lalu tu kepada Abah Karim, sekadar 5 minit lebih kurang dah Abah Karim. Beri sikit tentang dengan hidup keluarga suami isteri, masalah pergaulan, bak redha meredha tanggungjawab. Dipersilakan Abah Karim kita. Ya, alhamdulillah. Nah, maka pada round yang ketiga ni saya nak ingat kaedah mudah-mudah. Nah, kaedah kitanya pernah Nabi katanya kata marridha fit ta'ah. Pergiwan ni sudah Allah Ta'ala susuk redha dia tu di dalam ta'at. Kenapa ya susuk? Nak kita duk cari. Sebagaimana Allah Ta'ala susuk Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tak goyak, ya susuk. Nak kita cari ya. Pahala tak susuk, goyak tergengang, kita tak cari lah. Tak ada panggil tidak ada kekuatan nak cari. Itu Allah Ta'ala nak redha kepada kita selama mana kita duduk dalam ta'at. Dan Allah Ta'ala Allah Ta'ala susuk ke merka dia dalam maksiat, dalam deraka, cik bahasa kapur. Seorang anak nak dapat kejayaan,
tak bukan di atas redha ibu bapa. Mana-mana anak yang ibu bapa dia redha, itu mana kata anak seorang ni berjaya. Dan mana-mana anak murid yang mana guru dia redha, suka hati dengan dia, puas hati dengan dia, menana dia berjaya. Walaupun dia tak buka pondok, walaupun dia tak mengajar, hak tu hal suku. Maksud nawi guru kita puas hati dengan kita tu. Yang terakhir sekali, seorang isteri. Nak tahu kata kita masuk dalam berjaya ke tak berjaya, kena tanya di kita. Adakah kita buat suami kita puas hati dengan kita ke tak lagi? Kena tanya semua. Nampak tak? Kena tanya. Lah ni kita buat abang kita dia puas hati ke tak dengan kita sekarang? Kau kita buat dia sakit hati dengan kita. Kecek kasar dengan dia. Nampak tak? Apabila kita serah dia jadi isteri dia, bermakna kita jadi hamba dia. Kena turut dia. Sebuah hadis ke, jikalau seorang suami tu tubik hidung, maka isteri kena jilat. Tak itu ke dalam kitab tu? Siapa tanggut tu? Pak kita bukan siapa tanggut tu. Nak ayat kata kita ni pehek dak. Maksud redha sini lek seorang isteri buat abang dia puas hati ke tak lagi. Sampai tu nak malam saya nak minta pada seorang isteri nak tanya semua abang, puas hati lagi ngak amah gini. Angkat amah hati kalau amah tak puas hati. Kenapa? Supaya kita nak kepada redhaan dia. Sebab redha suami menandakan kata selamat kita di dalam kubur. Wallahu a'lam. Sikit-sikit ya Maida. Alhamdulillah. Ya. Pandok tapi pandok berenah. Ya pandok ya ada juga orang panggil kata kecek tak banyak tapi menumbuk kuat. Kecek tak banyak menumbuk kuat. Alhamdulillah. Terima kasih. Moga-moga para isteri ni, para isteri yang bersama dengan kita malam ni boleh kita ambil lah untuk bubuh di dalam diri kita masing-masing dan buat muhasabah. Buat renung atas aku ni jauh boleh tok laki siapa ke anak 3-4 ni. Ayah main. Ya. Learning kalau malu nak goyak dengan suara, kita pim muka abang pun ada telefon. Nampak kita malu nak pergi kecek dengan mulut, kita pim dah tu. Maaf ke saya atik nah misal. Kita main dalam ni pula misal muka malu, muka tak besok. Ya. Jadi guna alat canggih lebih kena cara. Malam-malam belum nak dijoping. Maaf lah bel kiranya hari ni buat sayur jadi parok masing sikit. Keteng-teng. Hatta kira letai dah. Hatta kira WhatsApp. Tok laki pun tak apalah. Lain kali lagi buat beringat sikit. Teng-teng. Berasak malam-malam. Hama tak kena dia. Hatta WhatsApp lagi. Alhamdulillah. Tak apalah itu cara di antara hak apa kali kita beri rupa. Sekiranya kalau kita wasa semai, wasa malu tak. Alhamdulillah tak melewatkan masa lagi pula pada ustaz sebagaimana orang terakhir. Dan orang penutup lah mungkin kat akhir ni deh. Ialah beri bak ni lah bak keluarga. Beri nasihat ataupun beri pendapat ke tentang redha suami, redha isteri dan dapat rahmat dari Allah. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita ni bila hidup atas dunia ni berkeluarga. Subhanallah. Supaya jari kita lah. Dia berkeluarga, dia ada 5. Belah kiri tak sama dengan sebelah kanan. Tuhan bagi terbalik. Baik. Jadi dalam rumah tangga ni kita tengok contoh binatang yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut pasal semut. Semut ni dia ada rumah dia. Semut ni ada rumah dia. Tapi rumah semut ni bila hujan, banjir, tenggelam habis. Rumah semut tu walau dalam rumah dia tu banyak lubang, banyak bilik. Masuk sana sini, makanan banyak, macam-macam dia buat balik makanan. Buat masuk makanan. Tapi bila banjir, habis mati semua. Semut timbul habis. Itu yang pertama. Kita jangan buat rumah tangga kita macam rumah semut. Nampak hebat tapi mari banjir, tenggelam. Maknanya mari musibah, mari maksiat, kita hancur habis. Tengok hebat rumah tu, besar tapi tak semayang. Hebat, Masya Allah. Tengok kereta besar. Masya Allah. Tapi rupanya hidup dalam masalah. Kita tak mahu macam tu. Yang kedua, rumah jangan menjadi macam rumah angkabut. Rumah labah-labah. Labah-labah ni rumah dia jangok, cantik, comel. Dia sulam dia buat bentuk-bentuk dia tu. Bukan senang nak buat. Nampak cantik labah-labah ni. Rumah dia nampak kemas. Tapi rumah labah-labah ni mudah dipecahkan. Dia mudah rosak. Maka kita tengok orang Melayu kita ni rumah hebat, keluarga hebat, Masya Allah. Tapi akidah mudah terpengaruh.
Akidah ni mudah terpengaruh, mudah mengkafirkan ulama-ulama kita. Cepat sangat mulut kata, ni tok-tok guru pondok hak dia buat tahlil ni neraka belaka. Ambo sedap mulut dia. Sedangkan tuan-tuan guru kita ni membaca ayat-ayat Al-Quran. Zikir-zikir tahlil itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana orang baca Quran masuk neraka. Jadi jangan nampak gitu. Jadi mudah sangat. Mudah sangat kita ni, rumah kita tu mudah musnah. Nampak hebat tapi bodoh. Bahasa Kedah kata. Nampak macam cerdik tapi bodoh. Jangan. Biar rumah kita jadi macam satu lagi binatang yang Allah sebut dalam Quran. Iaitu rumah seperti lebah. Lebah ni kata Allah dia akan buat sarang di kawasan tinggi. Dia buat di kawasan rumah orang. Dia buat di kawasan pokok. Dia buat di kawasan bukit. Ni lebah. Lebah ni subhanallah dia bersatu padu. Siapa mari rumah dia, bukan geng dia sengat. Maknanya dia sengat. Lepas tu siapa yang keluar daripada sarang tu, pergi cari makanan, mu bawa balik hak molek ya. Mana bawa balik yang elok saja. Hanya madu yang dibenarkan masuk. Ayah mai. Hanya madu je isteri bagi buat balik rumah. Jadi hanya yang molek saja boleh buat masuk. Nak bagi tahu kata apa? Lebah ni An-Nahlu ni lebah yang ni sel lebah tu. Orang panggil ni sel lebah, madu lebah tu. Tak? Jadi bila dia keluar rumah, dia akan bawa balik benda yang elok. Begitulah ayah dan isteri, ayah dan ibu, suami dan isteri kena pastikan bila anak kita keluar rumah, rezeki tu buat balik yang halal. Kadang ni hidup kita jadi berbalah anak isteri ni punca rezeki tak halal. Rezeki tak halal ni sikit je menyebabkan hidup kita habis jadi punah ganah. Bergaduh habis adik-beradik pasal rezeki. Jangan buat balik fahaman yang sesat dalam rumah. Jangan buat balik akidah yang sesat. Hak Nabi kata umat aku akan pecah kepada 73. Pecah akidah bukan pecah mazhab. 4 mazhab ni betul belaka. Pecah 73 ni pecah akidah. Satu je akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang inilah yang kita nak pegang ni. Jadi untuk yang terakhirnya nasihat kepada suami. Pertama Nabi kata kepada suami, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum. Nabi kata apa? Nabi kata pada orang lelaki. Wahai orang lelaki, Nabi kata apa? Hendaklah kamu berbuat baik kepada kaum wanita. Suami kena buat baik dengan isteri. Mentang-mentang dia suami, dia buat lebih kurang. Dia buka baju, dia lempak merata, dia baling tanah makan tak mau basuh ikut suka dia. Dia rasa dia suami. Jangan. Nabi suruh buat baik dengan isteri, dengan wanita. Kerana apa? Wanita itu, kata Nabi, isteri itu umpama tawanan di bawah kuasa kamu. Seolah-olah dia itu adalah macam hamba kita. Dia tawanan kita. Bila kita pergi perang, kita tawan orang. Dia adalah orang yang duduk di bawah kita. Maka Nabi suruh kita buat baik dengan isteri. Isteri ni kita mesti buat baik. Buat baik dengan dia. Supaya kita juga mendapat kebaikan daripada isteri kita. Ni Nabi besar ni. Kerana Islam memerintahkan kepada ibu bapa, saudara lelaki menunaikan hak-hak wanita. Perempuan apa ada hak? Jadi itu untuk lelaki. Suami, jangan kita khianati isteri kita. Jangan kasari mereka. Itu satu. Yang kedua, untuk isteri pula. Nasihatlah ni untuk isteri pula. Untuk isteri ni, Nabi SAW pesan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah boleh, kata Nabi, kalau boleh, aku menyuruh seseorang itu sujud kepada seseorang. Kalau boleh. Tapi tak boleh kita sujud kepada orang. Syirik. Kita hanya sembah Allah. Nabi kata kalau boleh. Lau kuntu amiran. Kalau aku boleh menyuruh ahadan seseorang ayas juda sujud li ahadin, untuk sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku akan suruh isteri ni sujud dekat suami. Nak habaq kata apa? Isteri wajib hormat suami pada barang yang mentaati Allah Ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada suami dalam memaksiatkan Allah. Duit tak ada, suami kata mugi haknya lah, mu tidurlah dengan jantan mana, bawa balik pitih. Jadi wajib engkar arahan suami tu. Tak apalah taat suami.
Lepas tu kababa baca kitab muhimmah deh. Sampai kena taat suami, sampai suruh jilat hingu. Dahsyat. Saya sungguh tu. Jadi semaya subuh lajak sampai 5 rakaat. Subuh 5 rakaat. Isteri pun tak kata apa dekat suami. Habis semaya dia bersebut, dia kata, "Be. Buat pergi semaya sampai 5 rakaat be." Lepas tu suami kata, "Awak tak tegur tadi, hang tahu aku salah sampai 5 rakaat, awak hang tak tegur." Taat suami, tak berani nak tegur. Tu bukan taat tu bodoh panggil. Tu bodoh. Jadi isteri ni Allah Taala suruh dia taat pada suami pada barang yang baik. Jadi nak habaq kata apa? Bahawa tanggungjawab suami menghormati isteri dan juga isteri menghormati suami. InsyaAllah rumah tangga kita saling bahagia. Suami tidak sempurna, isteri tidak sempurna. Yang berkahwin tak ada anak, jangan sedih. Malam ni nak nasihat pada kawan-kawan kita yang kahwin tak ada anak, jangan sedih. Kahwin lama dah Ustaz, 10 tahun dah tak ada anak Ustaz. Tak apa, jangan sedih. Rasulullah SAW berkahwin ramai isteri Nabi. Hanya Sayyidah Khadijah dan Maryah Qibtiyah sahaja yang melahirkan anak Nabi SAW. Sayyidah Aisyah tak ada anak dengan Nabi. Sayyidah Hafsah tak ada anak dengan Nabi. Sayyidah Zainab binti Jahish tak ada anak dengan Nabi. Jangan sedih. Orang perempuan kalau kahwin tak dapat anak, suami kahwin tak dapat anak, ingat Rasulullah juga berkahwin tidak ada anak dengan isteri-isteri yang lain. Bukan kerana mandul, tetapi kerana itulah qada dan qadar yang Allah berikan kepada kita, dan redha kita juga ialah redha kepada qada dan qadar. Sama ada redha qada dan qadar itu baik pada pandangan kita atau kita sakit dengan qada dan qadar itu, tapi itulah sebagai hamba kita sentiasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah takat itu, dan saya tutup satu pesanan kepada ibu ayah. Tadi bab redha mak ayah. Lepas tu nasihat suami isteri ni kepada ayah pula dengan mak. Ayah dengan mak kena buat apa? Nabi kata apa? Alimu as-sabiyya as-salata. Nabi kata ajak anak kamu semayang ibna sab'i sinin. Umur 7 tahun suruh anak semayang dah. Wadribuhu 'alaiha ibna 10. Hendaklah kamu memukulnya dengan pukulan yang tidak mendatangkan mudarat. Pukul ringan saja. Ambil kain ikat bagi simpul tu, pukul di kaki tu nak bagi dia rasa terkejut. Bapa aku pukul aku ni. Nak bagi tahu kata solat ni perintah daripada Allah. Ketika umur 10 tahun kita pukul dia. 7 tahun ajar solat. Ni tanggungjawab. Nasihat saya kepada mak ayah yang berkahwin yang ada anak, pastikan anak kita jangan tinggal solat. Solat itu tiang agama. Kalau tak ada tiang, tak berjalan. Kereta kalau tak ada tayar, balik awal. Apa tak boleh buat. Jadi minta maaf lah kepada semua yang ada pada malam ni. Kalau ada salah silap terkasar bahasa, saya minta maaf sepanjang program pada malam ni. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Banyak sangat boleh penjelasan ataupun ulasan daripada ustaz kita. Alhamdulillah, saudara-saudari kita, penonton-penonton yang bersama dengan kita sini, mana-mana yang berasa terikat hati dengan Ustaz Aswaq, boleh follow page dia page Ustaz Aswaq Nason. Lepas tu ada YouTube ada ke Ustaz? Channel YouTube Ustaz ada? Ada. Channel ada. YouTube mengikut dalam komen tu Ustaz bubuh dalam komen. Ya. Mana-mana saudara kita nak follow lah, ikuti dalam page Ustaz ataupun dalam YouTube channel Ustaz boleh kita YouTube ikuti. Tulis Ustaz Aswaq Nason di YouTube tu dah akan naik insya-Allah. InsyaAllah ada bahasa-bahasa, ada ceramah Ustaz daripada boleh kita ambil dah. Cuma apa hari kita tak ada page peribadi, tak ada. Dia ada sekadar FB peribadi lah. Tak ada page, dia tak buat page. Saya rasa kena tanya tu. Mungkin dia apa kalau mama di rumah tak izin tu. Saya tanya tak izin mana. Tak izin. Sampai itu dah kita kena duk tarik dia mau mari dalam page ni untuk buat kongsi-kongsikan gitulah deh. Alhamdulillah, saudara-saudari kita. Apa-apa Karim ada sikit tak tambah lagi tak? Ada tak? Bagaimana sikit ya? Ya boleh. Silakan. Ya, mana-mana Ustaz Aswaq kata mana-mana orang Tino atau orang perempuan yang menikah dah tapi tak dapat anak lagi nah. Itu daripada qadaan daripada Allah ya. Tapi lek kita yang beradu daripada usaha.
Nah, walaupun kita tahu kata ini qadaan daripada Allah yang tidak mendapati anak, tapi Allah Ta'ala tak ada suruh kita berhenti pada usaha ikhtiar. Lek kita kena usaha ikhtiar semata. Maka dalam usaha ikhtiar itulah, dalam tu juga ada nikmat dan ada kebaikan. Cuma kelek kita jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmati rabbih illa dhadu. Yang kita putus asa. Walaupun kita berkahwin dah beberapa tahun tapi tak dapat anak, jangan putus asa. Kita kena ingat semuanya. Allah Ta'ala saat itu, kuasa dia saat itu, agak panggil luah sangat. Ala qadanah, jangan putus asa. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih muslimin muslimat dan penonton yang bersama dengan kita ni. Sejak awal pak sudah ni, mana-mana yang kongsi melalui share, terima kasih banyak-banyak. Memohon maaf lah sekiranya kalau ada di moderator ni, hamba dia lah silap sikit sebanyak di segi cara ni lah, cara buat forum ni nak katakan kecil dia digagak-gagak kecil tu. Pasal hamba ni mula-mula tak biasa mana. Kata dia moderator pelajar pondok yang ada bukan lah mana sangat ada. Kodak-kodak lah kita boleh kongsi kodak-kodak sekiranya kalau ada cacat celah dalam forum yang kita buat malam ni melalui hamba semata-mata, memohon maaf banyak-banyak salah silap. Terima kasih yang mana bersama dengan kita ambil sejak awal pak sudah, dan terima kasih kepada dua ahli final kita, Ustaz Aswad. InsyaAllah Ustaz, sekiranya kalau ada masa, ada peluang, ada kesempatan, boleh kita bersama pula dalam forum yang sebegini dah Ustaz InsyaAllah. Nanti InsyaAllah, ada peluang saya nak pergi ziarah Baba Abdul Karim insyaAllah. InsyaAllah. Dekat Yala. Saya selalu saya pergi tempat sahabat saya tu di Kampung Pawa. Di Mujamak Nurul Jinan. Selalu saya pergi situ. Pawa. Selalu saya pergi situ. Ada rumah Saburi lah, Pawa Saburi. Ya, Pawa Saburi. Ya, Pawa Saburi. Nanti kita pergi ziarah pula Baba Abdul Karim insya-Allah. InsyaAllah. Lalu tu malam ni akhirilah nak beri Ustaz Aswad doa tutup majlis apa kali kalau mana. Ya. Ustaz Aswad tolong doa tutup majlis InsyaAllah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini 31 Ogos sempena hari kemerdekaan negara kami, negara Malaysia. Ya Allah, kurniakanlah kemerdekaan kepada seluruh negeri-negeri umat Islam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemerdekaan kepada seluruh negeri-negeri orang Islam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemerdekaan kepada negeri-negeri orang Islam seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, kau jangan hilangkan keberkatan guru-guru kami daripada kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan guru kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan ibu dan ayah kami kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sekiranya kamilah yang sentiasa melakukan dosa sehingga wabak COVID ini masih berterusan di atas muka bumi ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kau janganlah hukum kami dengan hukuman yang berat ya Allah, sehingga kami tidak mampu untuk menanggungnya ya Allah. Ya Allah, ramai di kalangan kami yang terputus hubungan dengan saudaranya, yang hilang rezeki pendapatannya. Ya Allah, kau cukupkanlah rezeki mereka, hubungkanlah silaturahim antara mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada di kalangan kami guru-guru kami yang sedang sakit pada ketika ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka. Ya Allah, ada di kalangan kami pada ketika ini ya Allah dalam kesedihan, gembirakanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami pada malam ini ya Allah, sangat merinduimu ya Allah, sangat merindui nabimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan berkat malam ini ya Allah, dengan berkat hari yang mulia ini ya Allah, ya Allah, rezekikanlah kami untuk melihat wajah nabi kami ya Allah. Dalam tidur-tidur kami ya Allah. Ya Allah, kami selalu minta murahkan rezeki, selalu kami mohon padamu ya Allah, panjangkan umur. Kami terlupa untuk meminta kepadamu ya Allah, untuk lihatkan wajah nabi kami yang suci murni, wajah yang indah, wajah yang berseri-seri dalam tidur kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tidur kami pada malam ini mimpi yang indah ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami pada malam ini ya Allah yang belum lagi sempat menziarahi Baitullahil Haram. Ya Allah, rezekikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, sahabat-sahabat dalam Facebook pada malam ini ya Allah, untuk solat di hadapan Kaabahmu ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan direzekikan solat 2 rakaat di hadapan Kaabah ya Allah. Allahumma akrimna bis salati fi amamil Ka'bati qariba ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami dalam tempoh yang terdekat ini ya Allah,
untuk meletakkan dahi kami sujud di hadapan Kaabah-Mu ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami, saudara kami, rakan-rakan Facebook kami ya Allah, yang belum pernah sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami, murahkan rezeki kami ya Allah, untuk kami sampai ke bumi Nabi kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan dosa kami yang banyak ini ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami mati syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, matikanlah kami di bumi Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami di bumi Nabi-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ada di kalangan kami, ibu dan ayah mereka sedang berada di dalam perkuburan ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kubur guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami ibu ayah mereka masih hidup ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah mereka, panjangkanlah umur ibu dan ayah mereka ya Allah, dan matikanlah kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya Allah, rezekikan kami syafaat Al-Quran. Ya Allah, Kau ringankanlah lidah kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk kami ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami untuk kami ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami daripada fitnah Dajjal. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah Dajjal. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah Dajjal. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekufuran. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekufuran. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekufuran. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab kubur. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab kubur. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab kubur. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astagfirullah ya karim. Alhamdulillah. Astagfirullah.